Ustaz Zahil hafal Quran umur 11 tahun. Nak dengar selanjutnya? Jom dengar podcast BTZ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast kami, Podcast BTZ, bersama saya Taufik, Zahil. Bye. Oh, itu je ya. Jadi pendek. Alhamdulillah. Hari ni insya-Allah kita nak tahu serba sedikit mengenai, tak nak serba sedikit, nak banyak sikit mengenai Ustaz Zahil dan Ustaz Zahil punya pengalaman menghafal Quran. So pertamanya hari ni kita tahu mengenai Ustaz Zahil ni dari sudut dia punya penghafalan Quran, dia imam dan sebagainya. Kalau nak cerita betul-betul, baik ni kira dia punya guru ngaji dia betul kan? Yes, latest. Guru ngaji, tafsir semualah. So, apa pengalaman berguru dengan Ustaz Zahil? Nak tahu juga. First, obviously kita, dengan dia punya talent lah. I selalu cakap dengan dia. You know, the last episode kita cakap pasal, how you define success. Padahal I tengok kat dia, this is like a gift tau. InsyaAllah. Macam a talent and a gift yang Allah kasih. You dapat buka Quran and cerita macam dekat storybook. Macam you ceritakan orang macam seolah-olahnya you baca kat storybook. And bila I dah start hafal, macam start dah share buat tafsir and all that. So kita go by surah after surah. Then that makes me like macam I nak lagi. So every morning I usahakan dengan because macam cerita dia tak complete tau. Kita start surah ni, ada surah panjang-panjang, but at the same time kita dah start tu, terus I cakap okay babe, besok continue lagi. Saya ni garang tak? Zor, tebal sikit Zor tak lagi. Taklah, kita tak literally macam traditional style. So kita lebih pada what kira macam impress me lah. Sebab kita jumpa macam-macam orang yang suka dengan Quran, cara masing-masing. Ada yang hafal beat by beat. Tapi specialnya yang orang tak tahu about by yang kita nak share ni. Alamak. This is the thing yang I nampak. Sebab dia hafal surah-surah yang dia suka cerita dia. So dia macam babe, mana suka ni surah, macam cerita dia macam mana So he start to, bila kita hafal cerita macam as if macam you tengah macam menghafal satu kisah, which is kisah tu kisah ajaib dalam Quran kan. So he start to hafal macam surah Taha, which is impress me lah. Kita tengok dia as a footballer tapi alhamdulillah is part of dia tengah defend dulu dalam kepala tu lagi tu. So macam Fir'aun dia macam nikmat lah. So bila kita duduk tu memang Allah dah aturkan daripada duduk macam biasa-biasa, tapi kita share masing-masing punya journey. Dan yalah, bila cakap balik pasal Quran ni, banyak kisah-kisah yang kadang-kadang bila kita tak duduk, tak korek kan, kita pun tak tahu benda tu kan. So macam kisah-kisah yang kita duduk, macam benda-benda yang macam buat kita lebih appreciate lah kehidupan ni. So apa yang kita dapat share throughout kita punya duduk kita mesembang session kita dapat faham yang rupanya itulah kehidupan yang banyak Allah sebut dalam Quran ni. Kita sekarang dah start tu macam syukur apa je Allah bagi kat kita, which is beberapa surah yang baik dapat hafal tu is banyak kisah-kisah yang kita dapat manfaat daripada kisah tu, which is I pun benefit dalam benda tu. Kalau dia tak tanya, kita takkan buat research pun. Kita takkan korek benda tu kan. So alhamdulillah, part of it dalam kita punya session kita duduk pagi-pagi tu, banyak benda yang kita pun macam ni benda kita tak tahu, and bila kita relate balik dalam kehidupan kita, then dia punya impact tu lah. Kita rasa macam everyday nak look forward, nak jumpa, nak berbual pasal benda baru. So everyday kita lalui, baik ada dia punya life, bola punya life, I ada my own life. So bila kita jumpa macam babe, ni hari tu kita gini semua. Lepas tu kita tahu cerita Nabi dah. Lepas tu kita check, aku start to check dalam Quran ada dah macam benda ni. So like macam dah macam satu kelas, which is kita duduk kat kedai kopi je. So benda tu jadi lama kedai kopi mana ni? Mana sekali. eksklusif Tak boleh Janganlah, nanti semua serbu tak boleh. Tak boleh, tu tempat So, memang tempat corner tu, senyap tempat tu berkat belajar lah, tu. kita tak share. Berkat habis Siapa nampak lah Going back to the issue, you hafal Quran completely alhamdulillah umur 11 tahun. When you start? I actually officially start at the age of ujung-ujung 9 tahun lah gitu. So yalah, I think semua dah tahu dekat Jordan. Dekat Jordan So my family, my parents dah really into Al-Quran dah few years. So I think
Diorang dah start tu when I dah start umur 7 tahun. Kita dah start ada plan. My mother lah, especially my mother. Looking at my father, memang dia pun dekat Jordan at that time pun tengah betul-betul cari ilmu lah. So dia as my role model. So my mother, Masya Allah, dia macam orang kata mak Imam Syafi'i gitulah. Dia plan for everything. So this is the thing yang I selalu share. I think dalam banyak podcast pun, sebab kita tak boleh larikan benda kredit ni pada benda lain. Orang cakap asyik kau cakap pasal mak kau aja. Babe, kita tak boleh nak this kejayaan memang Allah berikan daripada macam-macam rezeki. Ada orang kawan yang baik, ada orang mak bapak yang baik, dan I dapat satu nikmat yang di mana Masya Allah lah, my mother dah nampak dah perjalanan sebagai orang yang membawa Al-Quran. Which is at that time I tak nampak. Bila kita hafal Quran at the age of 7-8 years old, kita tak nampak. And Alhamdulillah bila perjuangan nak mula hafal tu, bila masa tu tengah cuti tau. Kira kat Jordan kita ada cuti summer break. So bila summer break balik Singapore, so I started my official lah, so called like every day satu page. My mother, my father will test. Pada June lah that time, June holidays kita balik, bulan 9 baru balik Jordan. Started umur I dalam 8 ke 9 tahun, hujung 9 tahun gitulah. Dalam masa 10 bulan, kira Alhamdulillah 10-11 bulan dapat habiskan 30 juz lah. So tu macam satu benda yang tapi tak, that's why I cakap kadang I share, disebabkan kita punya dia first day start mungkin satu muka. Lepas tu kita macam compete, because at that time my sister is the one yang buat benda tu jadi lagi best. Sebab dia pun hafal juga. Jadi ada orang macam kita sparring lah. Okay. So I hafal I punya, dia pun hafal dia punya. Alhamdulillah dia pun hafizah, dia pun hafal Quran juga. Dia habis dulu before I habis kan. So they started early and Alhamdulillah lah, sama-sama perjalanan tu dalam lebih kurang daripada setahun dapat habiskan hafalan. And the rest after that tu semua the pay process nak menjaga Quran tu is really tough lah. So kalau ada orang tanya my mother, orang cakap Ustazah macam mana anak you hafal Quran gini, kerana my mother pun dah penat. Sebab perjalanan dia tak semua orang yang boleh lalui lah perjalanan tu. Nak layan lah kira kan. Macam lagi dengan kita baru nak grow up, nak besar kan. Tapi Masya Allah lah, kira bila dah sekarang dah 30 ni, nampaklah semua usaha tu kira berbalik dengan kita balikkan semua nikmat tu pada mak kita lah, Masya Allah. Syok tak besar kat Jordan? Jordan, both of my parents used to study there. Kita kecil-kecil pun ikut. I was there umur 6 tahun. My brother at that time 2 tahun. My sister was 7-8 years old gitulah. So lama lah. So my parents daripada secular, dan orang sambung belajar. My father sambung pengajian dia sampai sana dan sebagainya. So kita duduk lebih kurang dalam 7-8 tahun juga. And memang syok tu syok. Tapi biasalah bila kita kat negeri orang kan, you tend to nampak sana side tu lebih best. So kita tengok Singapore punya nikmat yang tak ada kat sana. The grass is always greener. So bila kita kat sana macam best pun Singapore, rumput ada, sana pasir. So like macam waktu kita kecil-kecil kan, nak main-main bola kat padang pasir sih, budak-budak pakai boot tau kat padang pasir. Pasal nak dapat that feel lah. So bila dah balik Singapore, macam benda ni tak ada kat Jordan lah. Fikir balik pelik juga orang pakai boot dekat pasir. Yes. Yes, I saw. I think benda tu normal dekat negeri Arab. Even budak pergi sekolah. Pasal okay lah cakap sana exposure buat benda-benda macam sport ni tak ada kan. So macam kasut bola yang start tu diorang buat pergi sekolah. Pasal raya macam untuk diorang like everywhere boleh main bola. Actually cakap pasal pakai boot dekat pasir. Even Japanese the Japs, sekolah apa, diorang punya student yang maybe P1, P2, P3, they were told to actually train dekat pasir dulu. Boleh? Diorang pakai boot train dekat pasir, because pasir kan uneven. So bila bola roll tu tak secantik lah, tak smooth lah kan. So that's where diorang akan learn, diorang build ball control, diorang master diorang punya touches, diorang punya apa tu macam judgement diorang. You pernah pergi Jordan? Pernah. Lawan Jordan lah. Lawan Jordan. Singapore lawan Jordan, yes. What's your perspective on Jordan time tu? Impression? Of course lah, beautiful lah babe. Recently juga I think last 3 years. Last 2-3 years, the last time. Tapi during my younger days, banyak kali juga pergi Jordan. Cuma tak dapat je lah visit. Bila kita dah umur-umur macam ni, baru kita appreciate places like Petra. You nak cari kisah-kisah, tempat-tempat yang istimewa ni kan, yang ada melibatkan
Sejarah. Okay, sejarah-sejarah Islam. So ni lah time-time dia bila kita dah kat Singapura barulah macam fikir. Tapi sebab benda ni. dia Sebab dia rambing sikit, Oh, pergi Red okay. Sea. Itulah kisah Nabi Musa, Firaun kan. Favorite topik. So alhamdulillah umur 11 tahun hafal Quran habis. Lebih kurang setahun gitu hafal. Yes, alhamdulillah. Lepas tu tiba-tiba jadi, bukan tiba-tiba dia di-train menjadi imam. Do you remember your first experience jadi imam? First at the age of 11 years old. Tak silap I, that time my father used to be kira still lah, sampai sekarang masih imam dan sebagainya. So apa yang semua orang nampak I sekarang ni is my father dulu lah, imam kat tempat-tempat ni. So at that time dia imam, tak silap I, imam Qiyamul Lail dekat Masjid Gufran lah, kat Singapore. So I think that is my first exposure lah. So kita solat tahajud kan, solat Qiyamul Lail, then one of the 2 rakaat tu dia serahkan untuk I bawa lah dalam solat tu. So that one is the first time kira pergi depan dengan mic dan dengan Kau body lah. kira macam Badi ke excited? kira excited dengan nervous lah. Dulu I memang terus terang ini benda memang orang tak tahu. Tapi my parents used to macam panggil I Sudin. Kira macam nervous lah. Nervous. Oh. Cepat macam Tak sangka kan? so macam Sudin tu bahasa Arab ke atau just tak Sudin. macam cerita Sudin kan, Sudin okay. macam menggeletar kan. yes. So that is the thing yang my mother selalu macam dia dah Sudin dah ni. Macam dah takut lah dah nervous. So before that kira macam Kak Jordan, my mother used to masuk kat I dalam I ada suka alhamdulillah lah kat sana, lain daripada Quran I was black belt one dan karate tau. Kat sana. Oi, serius lah? Serius. Kau tak tahu ke? Tak tahu. So Try itu, sikit. Tiba-tiba so itu dia punya training lah. So my mother kata kau nak hafal Quran, you nak hafal Quran, you kena fit lah, kira training ni semua. So adalah. So dalam berapa tahun Kak Jordan tu memang kita join. So every time bila nak pergi ke tournament kan, selalu macam Umi tak nak pergi lah. Then my mother akan cakap dah keluar pintu. Then balik bawa medal, menang. Tapi macam bila nak pergi tu nervous lah. So my mother selalu cakap Proses dia dia ni lah, selalu Sudin. Yes. So bila part Quran, my parents used to train me. Macam kadang-kadang orang datang ziarah rumah kita, nanti my mother cakap my father, okay baca Quran tu orang. So I expose from there. Orang nak dengar mak baca. So from there dah start tu macam bukan tak malu tapi dah more confident lah. Dengan training sebagainya kan. Tapi untuk jadi imam at that age kan, dengan perspektif orang 10 years 15 years ago, orang yang macam Yes, of course. ini dah sunat ke belum, ini dah balik ke belum. Itu soalan dia sunat tu belum? Benda ni memang normal lah. Which is lepas tu bertahun-tahun you tengok pencapaian ataupun I punya progress lepas tu pula bila jadi imam letak video kat depan. Actually orang ingat benda tu is dia ni macam nak action lah, nak post depan orang video dia. Padahal that video is the process yang my parents nak tengok macam mana bacaan dia ni, review lah kaji lah, dia. kaji lah. So kita review Balik lah. from that video lah. Adalah 1-2 video yang kita post untuk bagi semangat kat budak-budak dan sebagainya. At that time orang belum senang untuk menerima benda tu. Jadi sekarang 10 years orang semua dah post, masya-Allah. Banyak orang manfaat daripada Ramai imam-imam muda pun. imam muda semua from that video lah. Masing-masing lah ada niat, kita tak cakap lah ada orang buat untuk film ke apa. Tapi yang penting Quran tu tersebar kat YouTube dan sebagainya. At that time orang macam I ingat first time I letak GoPro, think I adalah umur 15 tahun ada. Umur I 15 tahun I letak. Actually that GoPro macam balik nanti my mother akan tengok ni kenapa macam banyak sangat bergerak, kenapa banyak movement lebih, nanti macam mana makhraj dia ke. Ni dengung kurang kan. Ya gitu lah. Sebab untuk orang macam sedap, tapi untuk orang yang train kita kan, macam coach kita Dia kan, tahu dia tahu that you can do better. So the first time bila I buat tu, jadi imam at the age of 11 years old tu, belum ada lah benda-benda tu lagi. Belum ada GoPro tu lambat lah. Jadi my father used to ni lah cakap, okay, every solat qiyam ke tarawih lepas ni abang akan kasih you 2 rakaat ke 4 rakaat. So starting from tu, every single year I balik Singapore, that is the training. Understand. So my father akan bawa I pergi tarawih, okay, abang ambil 4, nanti Muhammad ambil 4. Okay. So that is the process of the training. Yang orang zaman tu tak nampak. Makin banyak. Yes. Dan sampai full lah you ambil. Yeah. So my father kata abang akan lepaskan you at this age, bila you dah mature, you dah matang, you dah boleh control. So kau macam control the crowd lah. Because yelah, cakap terus terang, orang yang dah biasa bawa Quran ni mana-mana pun, even my student yang ada Quran, kita akan dilihat daripada belakang macam orang yang agak matang. So at that time I was 16, orang ingat I dah 20 lebih.
So di depan kita dah macam macam baca macam gini, orang ingat kita dah berumur padahal masih budak-budak masa tu. Yes. So the process, selalu view dia macam tu Yes. Kita dengar orang ni dia mesti 30 lebih lah, 30 lebih dan sebagainya lah. So my father every year bawa train lah. So orang ni belajar. Ada juga video-video yang orang tengok dulu yang baca macam budak-budak lagi. Pakaian pun dari sudut serban ni semua macam tak teratur macam sekarang lah, to this level. Tapi that is the process. Dia baru dulu cakap, wah dulu you selalu duit dengan your father Zaman tu orang tengok macam kita itu, diorang tak tahu yang tu benda is the process. Untuk nak, kita tak tahu pun, Masya Allah, I tak tahu rezeki I boleh sampai imam di luar negara kan. Kalau luar negara ni masjid-masjid mana yang you boleh nak sebut you teringat dan favorite agaknya? I think one of the best moment is sebelum COVID, which is I imam dekat one of the biggest mosque dekat Mekah. So kita tengah I go for umrah, kita bawa jemaah masa tu. Then dapat peluang jumpa dengan few imam-imam yang terkenal lah di Saudi kan. Kenal dengan anak kepada Bandar Balila, which is Imam Al-Haramain. Kenal pada few Syekh Salih Al-Ansari. Umur dekat-dekat semua, tapi diorang dah jadi imam kat masjid-masjid besar dan sebagainya. So dapat peluang, diorang kata, okay babe, malam ni kita nak dengar daripada bacaan kau pula. Which is quite nervous. Masjid tu masjid yang Sudin balik kan? Sudin balik lah. Sudin balik tapi dah tahap lain lah kan. Sudin memang Ni Ramli lah kira. cuma bila dah masa tu, kira this is just before COVID. I think that time I was around late 20s lah kan. Dah sampai tahap yang kita dah confident jugalah. Tapi yelah, belakang semua imam-imam Masjidil Haram kan. Muadzin Masjidil Haram. Feeling dia tetap sama lah, takut salah. Kadang blank juga kan. Macam pernah sekali imam kat Indonesia tiba kena imam dengan satu imam Masjidil Haram ni. Plan nak baca surah ni tapi keluar surah lain. So benda ni is the process lah. So orang yang dah lalui benda ni, for me insyaAllah lah, macam sekarang ni nak kata nervous tak nervous, semua perjalanan kita nak sampai satu stage macam wah ni every year lagi tinggi. Confirm ada nervous apa ya? Yes, you pergi main kat stadium ni, you pergi main different kat competitions, stadium ni. different level expectation lah. lah. So bila sampai dekat yalah macam imam kat Malaysia, which is jemaah pun puluhan ribu dan sebagainya, dia punya nervous tu lain. Cuma alhamdulillah disebabkan pengalaman lah. I think pengalaman yang kita lalui selama 10 tahun benda tu yang buat kita agak tenang sikit lah. Alhamdulillah. Nak tanya pasal Quran ni mungkin bab hukum lah. Hukum okay? Macam you belajar Quran, macam mungkin setengah-setengah viewers pun mungkin nak tahu. Okay, kita belajar Quran biasanya daripada yang pengajar orang tuan dia ajar kita. Dari segi huruf, dari segi pronunciation and stuff like that. But what about like for my style kan, I selalu dengar through dekat audio. So I dengar kat kereta. So okay, alhamdulillah ni bukan nothing to be brag about lah. But tak tahu kenapa I senang masuk through audio. Macam I senang through belajar through listening and senang hafal through listening. So is that something benda yang I macam pada you rasa tak apa baik carry on, is tak salah, ataupun okay baik you dah tahu, you dah dengar dari audio, better you rujuk. I think dia ni, kalau I perspektif dia kalau kita sebut pasal interaction dengan Quran kan, dia memang dia punya primary method dia biasanya memang talaqian lah, berarti kita jumpa dengan orang. But then if you look at the text, dia sebut juga ada beberapa cara interaksi dengan Quran. Okay, number one is belajar, baca. And part of the interaction dengan Quran juga is to listen. Misalnya Quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu, Allah says Quran, kalau dibacakan Quran kepada kamu, listen. And Nabi pun kadang-kadang pergi kat sahabat Nabi cakap Iqra alayya, read to me. Meaning that audio pun di antara interaction yang seharusnya kita ada daripada pembelajaran Al-Quran. So I think it's supposed to be complementary, I think. I think memang benda tu even Nabi dengan Jibril pun kalau kita balik pada the roots kan. Correct. Nabi dengan Jibril tu kan konsep talaqi tu, tapi tak ada, Nabi buta huruf kan. Nabi kan seorang yang ummi, yang tak boleh baca, tak boleh menulis. So bagaimana Nabi menghafal tu is cara interaksi. Zaman Nabi tu memang tak ditulis Quran tu, belum ada lagi konsep tadwin, penulisan Al-Quran. So Nabi berinteraksi dengan malaikat tu, dengan wahyu tu, penurunan wahyu tu dari sudut ulangnya berapa kali ayat tu. So it is part of the cara untuk kita berinteraksi dengan Quran. Maknanya cara belajar tu pun di antaranya is mendengar. Okay. So you menghafal dan sebagainya. Tak masuk kepada hukum hakam dia.
Okay. So pada zaman Nabi tu pun mungkin kita tak tahu bagaimana pembacaan Nabi. Jadi bacaan Nabi tu straight daripada Allah SWT kan. Yeah. Allah ajar pada Nabi SAW. Dapat pada para sahabat ikut sebiji. Nabi dengung, diorang dengung. Nabi panjang kat ayat ni, diorang panjang. Jadi semua true pendengaran. Lama kelamaan berlaku peperangan, sahabat hafal Quran banyak mati, barulah diorang fikir macam kalau Quran ni tak ditulis kan. Barulah Itu time Usman atau Umar Zaman Abu Bakar itu dulu. sama Abu Bakar. Dulu. Tapi zaman Abu Bakar was not keen Awalnya. untuk nak adakan benda tu sebagai seorang yang rapat dengan Nabi, kaum baik Nabi, dia kata aku tak nak buat benda yang Nabi belum buat. Tapi dia lihat pada maslahah, kepentingan ketika itu kan. Dan Sayyidina Umar pun dia utarakan pandangan dia dan sebagainya. So I think dua-dua main peranan lah. For me kalau kat negara Arab, you balik kepada negara Arab, bila I hafal Quran dekat negara Arab tu, bila kita dah ada teks sekarang, ada orang yang hafal melalui Quran. Dia akan baca, dia ulang. Tapi apa case pula kalau orang yang tak boleh baca? Tu yang guru dia akan baca, okay ikut. Amma yatasaalun amma yatasaalun. As long as dia dapat apa yang guru dia sampaikan, benda tu mempermudahkan dia punya pembelajaran through bacaan pula. So bila dia dah dapat dari sudut pendengaran tu, untuk dia kenal huruf tu lebih mudah. Itu konsep dia. Sama juga orang yang kena kenal huruf, tak mestinya bacaan dia tu lancar. Sebab tu bila pergi sana, terkejut juga ramai di antara orang-orang Arab pun yang tak lancar dalam bacaan Quran, walaupun tu bahasa orang. Oh serius lah? Itu benda normal. Okay. Benda common. So Allah pilih daripada which is kalau tengok statistik sekarang pun, macam I kenal dengan few orang-orang yang memang bawa Al-Quran kat satu dunia, dia orang kata paling banyak is Bangladesh. They produce hufaz weekly, millions of anak-anak muda yang menghafal Al-Quran. So it's about the culture lah. It's about the culture. Orang Arab mungkin kelebihan diorang tu Quran datang dalam bahasa diorang. Dalam bahasa diorang. Yalah, senang saja untuk orang macam nampak for kita benda tu macam advantage, is an advantage. Tapi bila dah jadi satu advantage, diorang take things for granted. take things for granted. Ramai je orang Melayu kita, nama Melayu tapi orang Melayu tak boleh kan. Benda sama. Benda sama juga. Dah masuk orang Melayu. Ya, macam ni culture dan membentuk Quran is interesting. One of the last thing sebelum kita members berarti sebelum kita lipat lama ni one of the things that I know you guys did, this was a couple years ago, korang did this particular online thing yang korang read the Quran and then korang semangatkan orang untuk baca Quran. What's it called? The Quran Challenge. I love Quran. I love Quran. Do you remember experience I was in Thailand. That time I tengah dekat Thailand dan I was telling him lah, I said, Ustaz ni bulan Kita like macam tengah bulan puasa, out of nowhere out of nowhere. kita call by macam buat challenge pun. Kita cakap tu ingat nak buat challenge, nak suruh orang-orang simple lah ayat yang begini. Okay lah. Tapi bila by post dan benda tu jadi hashtag kan. Betul. And Alhamdulillah macam sambutan dia Masya Allah. I tengah surang. I was telling him lah, I said, babe, apa yang kita nak buat macam something good lah for Ramadan. I mean, if we cannot derma, kita tak boleh buat benda lain. Because I was alone there. So, kita try lah main dengan social media kan, tengok what's the response will be. Alhamdulillah sih, when even Abang Sujimi also was promoting it. And then, I pun macam tak expect lah benda tu come from me. I'm a football player kan. So, itu yang mungkin macam Ustaz cakap, I think you should do it because if it's coming from me, it's normal. So the plan memang kita cakap baik, kalau I post orang tengok dah normal. Tapi kalau you post, then lepas tu macam Taufik Batisa Yes. join, Chef Bob semua. join. And right, bila kita dapat that video, is just the kita nak melihat culture orang suka Quran tu. So kita namakan benda tu I Love Quran, which is very simple, and semua orang join benda tu, Masya Allah. I think that's the thing macam Quran is Quran. But then kadang-kadang ada orang macam segan ke, malu ke. But then bila kita buat benda ni accessible, semua orang boleh join. Dia menjadikan satu semangat lah bagi orang. Kita pun sekarang dah nak Ramadan juga ni. Maybe we can think of something as well. Betul. Baca Quran ke, one of the episode lah kita baca Quran. Kan? Boleh? Boleh kupaskan, Tapi I think before talking about Quran kan, since we are touching about agama matters, I think the viewers also would like to know also lah that in future episodes pun kita akan touch on benda-benda macam let's say macam mazhab, macam kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat. So itu yang that's our daily routine actually kan. Kita berbual pasal this particular sahabat, kita ceritakan pasal this hukum, that hukum. So that's where it gets interesting. So
InsyaAllah lah untuk more Soon episode. insyaAllah. Maybe the questions come from you all. Betul. Kan? So Maybe kita boleh you all can kita boleh can type in those questions. comment. Boleh Walaupun tanya. kita tahu benda-benda mazhab ni agak sensitif Ustaz Tak ada benda yang sensitif. Tapi Bincang it's part of the ilmu. knowledge lah Betul lah. Kita share dan That's okay. it's part of you untuk nilai lah benda tu kan. It's part of the things yang kita boleh share, part of the knowledge juga. Alright. Okay. Kita cantik masa. And with that, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua insyaAllah. Kita see you guys in the next episode.